22. Yang ini adalah bab 2. Apa tajuk bab 2? Kebangkitan nasionalisme. Apa maksud nasionalisme? Perasaan cinta akan bangsa dan negara. Itu adalah maksud nasionalisme. So tajuk bab 2 adalah kebangkitan nasionalisme. Nasionalisme itu perasaan cinta akan bangsa dan negara. And kebangkitan maksudnya they start bangkit. Apa maksud bangkit? Mereka mula menentang. They start to fight. Itu adalah kebangkitan nasionalisme. Make sure you know the title. I already explained it before. Now, muka surat 22. Atas kali 2.1. Maksud nasionalisme ayat pertama sangat penting. Saya suruh kamu hafal before this. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okay, ayat ni sangat penting. Soalan ni boleh keluar untuk soalan struktur. Apakah maksud nasionalisme? So you have to know the full point. Yang seterusnya, baris keempat, perenggan pertama baris 4. Nasionalisme bermaksud gerakan. Apa itu gerakan? Persatuan, pertubuhan, satu kumpulan, itu dipanggil gerakan. So gerakan untuk apa? Untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi, sosial daripada penguasaan orang asing. Maksudnya itu adalah satu gerakan. Gerakan itu adalah apa? Untuk menentang, to fight. Menentang siapa? Kuasa barat ataupun kuasa asing. Is the same. Okay, di bawah pendapat tokoh. Ada beberapa orang tokoh, a few tokoh. Ada berapa orang? 7 orang tokoh. Kesemua 7 orang tokoh ini, nama tokoh ini kamu mesti hafal. Dan pendapat mereka. Apa maksud pendapat? What they said. Pendapat. What is their opinion? Apa pendapat mereka? So orang yang pertama, tokoh yang pertama, Hans Kohn. The one only got one sentence there lah. Satu ayat sahaja. Only one sentence. Apa kata kuncinya? Kesetiaan kepada negara atau bangsanya. Itu adalah pendapat Hans Kohn. So pendapat Hans Kohn, kesetiaan kepada negara atau bangsanya. So the key word there, kesetiaan. So you can just remember Hans Kohn. Start with the K, Hans Kohn. So the K you can remember, kesetiaan. Okay, yang kedua, Profesor William R. Roth. Okay, kata kuncinya adalah apa? Kesedaran dan ketegasan diri. Kesedaran tu apa? Kamu sedar. You aware of it. Kesedaran dan ketegasan diri. Means tegas maksudnya apa? Strict. Kesedaran dan ketegasan diri. So, Profesor William R. Roth. Dato' On Jaafar. Beliau adalah pemimpin tempatan. He's a local leader. Tadi Hans Kohn, Profesor William R. Roth adalah orang putih. They are white people. Okay, apa pendapat Dato' On Jaafar? Pendapat Dato' On Jaafar, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri. Maksudnya berdikari, independent. So itu adalah boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri. So itu adalah pendapat Dato' On Jaafar. Okay, yang keempat, muka surat 23, Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Apa pendapatnya? Persatuan dan perpaduan yang kuat. Apa maksud persatuan? All together. Perpaduan also together. United. So persatuan dan perpaduan yang kuat. So itu pendapat Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Now next one, Dr. R. Sundaralingam. Apa pendapat beliau? Hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri. Start with fenomena sejagat. The keyword fenomena sejagat. Sejagat means all together lah, fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini. So the main point there is hak setiap bangsa di dunia ini. So itu adalah pendapat Dr. R. Sundaralingam. Okay, yang seterusnya, Profesor Dato' Zainal Abidin Abdul Wahid. Apa pendapatnya? Very short. Kesetiaan kepada raja. Lagi satu, tanah Melayuan. Kesetiaan kepada raja, tanah Melayuan. Itu pendapat Profesor Dr. Zainal. Dato' Zainal Abidin.
Air sekali, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, just short Dr. Khoo Kay Kim. Pendapatnya, sebelum merdeka, koma, perjuangan orang Melayu, the fight of Malay people, perjuangan orang Melayu, itu adalah pendapat Dr. Khoo Kay Kim. So jumlahnya ada berapa orang tokoh? 7 orang tokoh. Dan setiap tokoh ada pendapat yang berbeza. Every tokoh has a different opinion. You have to know that. Okay? Next page. Muka surat 24. Perkembangan idea nasionalisme di Barat. Okay, yang ini bukan di negara kita, yang ini adalah di Barat. When we say Barat, is considered the Eropah side. That is Barat. Yang tiga-tiga ini adalah penting. Apa 3 negara tersebut? England, Perancis, Amerika. Not Amerika Syarikat. Kemudian dapat nama Amerika Syarikat. So Perancis, England, Amerika. Okay, the first one, the green box. Revolusi Keagungan. Revolusi Keagungan berlaku di mana? England. Until now, okay, England. Ada raja, ada permaisuri England. You have king and queen. Now the current queen is who? Queen Elizabeth. Okay, you all know that. Prince Charles, Prince Harry, all this you know. So itu adalah England lah. Sekarang, okay, pada masa dulu, revolusi keagungan, that one issue happen. Itu kita panggil revolusi keagungan. In English, glorious revolution di England. First, there's a problem. Ada satu masalah. Apa masalah tersebut? Second paragraph. Raja James II pada ketika itulah, lihat tahunnya 1688, 1688. So pada masa itu, pada ketika itu, Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Menggubal undang-undang itu apa? Make the rules, creating the rules. Menggubal undang-undang. Menggubal undang-undang itu apa? Membuat undang-undang. Make the rules. Siapa? Raja James II. Tapi membelakangkan parlimen. Parlimen itu apa? Semua orang datang berkumpul. Itu adalah parlimen. So Raja James II membelakangkan parlimen. He never meet them talk. And he make the own rules. Okay, so that is membelakangkan parlimen. Siapa? Raja James II. Apa berlaku? Ramai yang menentang. All the people fight. Kerana Raja James II membelakangkan parlimen. Next one. Ahli parlimen bangkit menentang. Who menentang? Who fight? Who protest? Ahli parlimen. All the members. Okay? Menentang. Dan disokong oleh siapa? Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. So husband and wife, but they are also king and queen. Okay, so Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Mungkin Mary II tu dari England lah, tapi suaminya dari Belanda. Tapi kedua-dua orang ini menyokong ahli parlimen. They support ahli parlimen. They also don't like Raja James II. Dan apa berlaku kepada Raja James II? Melarikan diri ke Perancis. Okay, Raja James II melarikan diri ke Perancis. Kenapa baginda melarikan diri? Sebab tak dapat sokongan. No support, so he run away already. Okay, seterusnya, apa yang berlaku? Sekarang masalah sudah tamat. The problem is over. So siapa yang mengambil alih? Who took over? So Mary II, semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan. That means still have king and queen, tapi raja berperlembagaan. Raja tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Raja berperlembagaan. Apa itu perlembagaan? Undang-undang. So raja berperlembagaan maksudnya raja ikut perlembagaan. So they still do that until now. Bill of Rights digubal. They make something like rules lah. Bill of Rights. Untuk apa? Parlimen menggubal undang-undang. In the rules what they put, parlimen menggubal undang-undang. Lagi satu, hak mengutip cukai. So ini terkandung dalam Bill of Rights. So
So ini adalah satu cerita ringkas di England. Apa isu berlaku di England? Revolusi keagungan. That's the issue there. Then the issue over. Okay, sekarang yang kedua, Amerika. Apa isu? Revolusi Amerika. Tadi England revolusi keagungan. Sekarang Amerika revolusi Amerika. Okay, apa masalah tersebut? Menentang penjajahan British. That means British go and control Amerika. So Amerika menentang penjajahan British. You have to know, dua kuasa ini tak sama. Amerika kuasa lain, British kuasa lain. So British pergi menjajah Amerika. So that is the problem. Itu masalahnya. Okay, next one. Apa lagi masalah? Penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan. Akta tu rules. Okay, so ada banyak akta diperkenalkan. Akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan akta teh. Ada banyak akta. Siapa yang membuat akta tersebut? British. So penduduk Amerika menentang. So the main problem there is British. Penduduk menentang British. That's the issue. Okay, apa berlaku ayat sekali? Menentang. Okay. Lihat perenggan pertama, baris terakhir. Penduduk tanah jajahan di Amerika melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. They don't want cukai. Tiada cukai. Tadi kan kita belajar ada akta gula, akta stamp, akta teh. All that they must pay tax, cukai. So penduduk menentang. So apa slogan yang mereka laungkan? What they shout? Tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Sekarang British menjajah. Dalam Parlimen British tiada wakil Amerika. No America people there. Tapi negara tu Amerika. Tapi Parlimen tu semua British. So the problem there is penjajahan British. So lastly what happened? Last paragraph. Revolusi Amerika berakhir apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Then later British say, okay, Amerika merdeka. So the problem, ada banyak perjuangan berlaku lah. You never read that all detail. Only the important one you need to know. So akhir sekali apa berlaku? British telah memberikan merdeka. So British say, okay, Amerika merdeka. So nama ditukar kepada apa? Amerika Syarikat. Baru nama tu ditukar kepada Amerika Syarikat. Dan apa sistemnya? Sistem pemerintahan demokrasi. Amerika menjadi Amerika Syarikat dan sistem tu sistem pemerintahan demokrasi. Okay, yang ketiga Perancis. Apa isu di Perancis? Revolusi Perancis. The issue. Perancis, revolusi Perancis. Apa masalah tersebut? Lihat perenggan kedua ayat terakhir. Menurut Rossi, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Maksudnya, di Perancis paling atas sekali raja. So, orang ini yang bernama Rossi. Okay, you can see the photo there. Siapa beliau? Ahli falsafah Perancis. He is a philosopher. Okay, so ahli falsafah. So this ahli falsafah, he told suara rakyat lebih tinggi. That means rakyat berkuasa dan penting daripada institusi raja. That means from raja suara rakyat lebih tinggi. Ini pendapat Rossi. His opinion only. Okay, but what is the problem? Raja Louis is the problem. I already explained to y'all. Apa Raja Louis lakukan? Memonopoli pelbagai keistimewaan. Apa maksud memonopoli? Menguasai, control. This Raja Louis memonopoli keistimewaan. That means he take all the keistimewaan and control. Dan apa berlaku kepada rakyat? Rakyat yang susah. That's why they gave the last point what? Rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. So rakyat have to pay the cukai. Tapi siapa yang enjoy? Who is that? Raja Louis. So that is the problem. Okay, akhir sekali apa berlaku? Perenggan ketiga, apa masalah di Perancis?
revolusi berlaku. Revolusi itu the people all start to fight. So look at the 4th paragraph, perendahan 4. Revolusi menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis. So people all start to fight. You see the point dah, menggulingkan Raja Louis. Apa maksud menggulingkan? Make the Raja Louis to fail or make Raja Louis to come down. He cannot do anything, like no power. Itu adalah maksud menggulingkan Raja Louis. Okay, look at the last line. Revolusi Perancis membawa kemunculan Republik Perancis. So now Perancis become Republik Perancis. Tadi Amerika kita belajar apa? Amerika become Amerika Syarikat. What system we learn for Amerika? Sistem demokrasi. We learn that for Amerika. So sekarang Perancis apa sistem? Sistem Republik. So that's a different you have to know. Dan mengakhiri apa? Sistem pemerintahan beraja. Dulu ada raja, like Raja Louis. Tapi akhirnya apa berlaku? Mengakhiri pemerintahan beraja. That means the system for the raja stop. So ini adalah topik penting dalam ketiga-tiga ini. Revolusi Keagungan, Revolusi Amerika, Revolusi Perancis. Muka surat 26. Apa tajuk? Perkembangan nasionalisme di Asia. Tadi kita belajar di barat. England, Perancis, Amerika, tadi barat. Sekarang adalah apa? Asia. Apa negara yang akan kamu belajar untuk Asia? First India. Then muka surat 26. First India, then China, then Mesir. Empayar Uthmaniyah dan Mesir tu samalah. Kemudian Jepun. This one is Asia first. So Asia you only have 4. Asia you only have 4. India, China, Uthmaniyah, Mesir is considered as 1. Jepun. So empat ini adalah nasionalisme di Asia. Okay. First one India. India, China, Jepun very important. First one nasionalisme di India. Okay. Apa masalah di India? Pemerintahan British. Penjajahan British. British control India. That is a problem. Penjajahan British. Apa berlaku di India? First paragraph, second line. So apa isu di India? Dahagi India. Apa itu Dahagi India? Satu peristiwa kebangkitan rakyat. The rakyat start to fight. Itu kita panggil Dahagi India. Then ada banyak orang yang berjuang, tapi orang yang paling penting adalah siapa? Mahatma Gandhi. Ada banyak pejuang, tapi pejuang yang penting yang kamu perlu hafal ataupun tahu Mahatma Gandhi. Okay? So Mahatma Gandhi menentang siapa? British. Mahatma Gandhi guna cara apa? Satyagraha. You can see the bold word there, Satyagraha. Okay? Satyagraha digunakan oleh Mahatma Gandhi. Apa maksud Satyagraha? You can see the glossary at the down there. Perjuangan tanpa keganasan. Itu maksudnya Satyagraha. Okay, Satyagraha is a Sanskrit word. Okay, so in Malay, perjuangan tanpa keganasan. Maksudnya Mahatma Gandhi fight with British, but he didn't use weapon. Tidak menggunakan senjata. Contohnya seperti mogok ataupun mogol lapar. What is mogol lapar? Like they'll put a tent, people all will be sitting, but they won't eat for 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, they won't eat. So itu adalah Satyagraha, perjuangan tanpa keganasan. So that is the way how Mahatma Gandhi fight. So lepas Mahatma Gandhi berjuang, menentang, apa berlaku? British memberikan merdeka, dan British give merdeka. Tapi jangan ingat ia berlaku dengan cepat, mengambil masa yang lama. Kemudian pada akhirnya British memberikan merdeka. Lepas British memberikan merdeka, apa perubahan? The last paragraph, pembahagian India. Teacher already simplified the notes there. So what I'm telling is the important one that you need to know is enough already. Even you don't understand everything, never mind. This important one you know, sudah cukup. So apa yang berlaku? Pembahagian India. India divide into what?
into two. What is the two? India, Pakistan. Sebelum tu India, Pakistan is satu. One. Tapi pada akhirnya India, Pakistan berpisah. Separate. That is pembahagian India. And you can see the important point there. Muhammad Ali Jinnah, Governor General Pakistan. So Muhammad Ali Jinnah become the Governor General Pakistan. Dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama India. He become the first Prime Minister lah, Jawaharlal Nehru. So this is the important point for nasionalisme di India. Okay, seterusnya, nasionalisme di China. China, siapa berjuang? Who fight? Like India, Mahatma Gandhi. China siapa? Dr. Sun Yat-sen. You can see in the paragraph there, third paragraph. Dr. Sun Yat-sen. Nama ni kamu mesti hafal. So Dr. Sun Yat-sen berjuang menentang siapa? Dinasti Manchu ataupun Kerajaan Manchuria. Be clear, dinasti Manchu, Kerajaan Manchuria is the same. So Dr. Sun Yat-sen menentangnya, fight with them. Okay, hari sekali apa berlaku? Revolusi China, the people all fight, itu dipanggil Revolusi China. Kemudian so dinasti Manchu sudah tumbang. Can you see the last line there? Menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu. That means dinasti Manchu fall already, failed already. Okay? Dan kemunculan pemerintahan republik di China. So China menjadi satu negara republik. So itu adalah satu cerita ringkas untuk China, nasionalisme di China. Next page 27. Nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir. Dalam topik ini cikgu kata dua adalah penting. Satu, gerakan Islam, not Islam, ISLAH, gerakan Islam. Lagi satu gerakan Pan-Islamisme. Okey, apa itu gerakan Islam? You can see the point there. Gerakan Islam, the last part. Dengan itu gerakan Islam menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam. Itu kamu hafal sudah cukup. So when an exam they ask you gerakan Islam untuk apa? Ataupun tujuan gerakan Islam, just remember what is the point? Menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam. That means umat Islam must keep hold of ajaran Islam. Okay, so itu adalah gerakan Islam. Siapa tokoh-tokoh? Who is the people? Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. These two person for gerakan Islam. Tadi we learn about tokoh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. He is also one of them. Tapi tidak tertulis di sinilah. Here they write first Sheikh Muhammad Abduh, another one Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. So just remember the word Syed, Sheikh. Syed and Sheikh for gerakan Islam. Okay, seterusnya gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme pun orang yang sama. Siapa? Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Same. Gerakan Islam pun orang sama. Pan-Islamisme pun orang sama. Because both also for Islam. Apa idea Pan-Islamisme? Seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Penyatuan orang Islam di seluruh dunia. That means Islam people from all over the world united. So itu adalah gerakan Pan-Islamisme. So gerakan Islam and gerakan Pan-Islamisme. Dua-dua ini di mana? Empayar Uthmaniyah. Lagi satu? Mesir. That's enough for it. Okay, the last one, nasionalisme di Jepun. Yang ni sangat penting. Very very important. Okay, siapa orang yang penting? Maharaja Mikado Meiji. India, Mahatma Gandhi. China, Dr. Sun Yat-sen.
Jepun Maharaja Mikado Meiji. Remember. In exam maybe they can give you photo all that lah. But remember this is the important person. Apa yang dilakukan oleh beliau? Pemodenan. What Maharaja Mikado Meiji did? Pemodenan. Modernization. Okay. Kenapa pemodenan? Pemodenan ini mengikut model barat. He follow barat dan buat pemodenan supaya Jepun dihormati oleh kuasa barat, so that barat respect Jepun. So apa Jepun lakukan? Pemodenan. Siapa orang tersebut? Maharaja Mikado Meiji. Next one. Apa prinsip yang digunakan? Semangat Bushido. Prinsip Bushido, semangat Bushido is the same. Apa maksudnya? Sedia berkorban. Apa maksud semangat Bushido? You can see the meaning at the down there. What point I gave you the clue? Sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab dalam ketua dan negara. So the keyword there, sedia berkorban. Ready to sacrifice themselves. So itu digunakan oleh negara Jepun. Prinsip dan semangat Bushido. Apa maksud Bushido? Sedia berkorban. They ready to sacrifice themselves for the country. Muka surat 28, nasionalisme di Asia Tenggara. Tadi Asia, sekarang Asia Tenggara. That is in our place. So ada berapa negara? Filipina, Burma, Vietnam, Indonesia, Thailand. So ada 5 negara di Asia Tenggara. So what is the story for nasionalisme di Filipina? So Filipina ada berapa orang tokoh? 3 orang tokoh. First one, Jose Rizal. Second, Andres Bonifacio. Third person, Emilio Aguinaldo. 3 orang tokoh ini kamu mesti hafal. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Okay, look at the first one, Jose Rizal. Apa yang ditubuhkan oleh Jose Rizal? Liga Filipina. What he formed? Liga Filipina. Liga Filipina is a group. So apa yang ditubuhkan? Liga Filipina. Untuk apa? Hak yang sama. They want the same rights. Hak yang sama. Enough. Seterusnya Bonifacio. Bonifacio, Andres Bonifacio. In short, Bonifacio. Apa yang ditubuhkan? Katipunan. Katipunan is also group. Untuk apa? Memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi. So this is second person. Apa akhbar yang digunakan? They use a newspaper. Akhbar ni untuk apa? Untuk menyebarkan masalah, idea, all that, right? So mereka gunakan akhbar kalayan. Okay, third person, Aguinaldo. Apa Aguinaldo laku? Sebab yang ni topik Filipina. Siapa menjajah Filipina? That's a very important point. Tadi kita belajar Jose Rizal, Andres Bonifacio. Orang ni semua menentang siapa? They fight with who? Spanyol. So last person is Emilio Aguinaldo. Apa Aguinaldo lakukan? Bekerja sama dengan Amerika Syarikat. Because the kuasa barat there is Spanyol. But he went and what? Planned with Amerika Syarikat. Apa Amerika Syarikat pun satu kuasa besar. Spanyol pun kuasa besar. Tapi sekarang Aguinaldo bekerja sama dengan Amerika Syarikat. Apa berlaku? Amerika Syarikat mengusir Spanyol. What is mengusir? Halau. Chase away. So sekarang Spanyol sudah keluar. Tapi kamu perlu tahu satu yang dengan jelas. Walaupun Spanyol sudah keluar, Amerika Syarikat pun kuasa barat. So itu satu lagi penjajahan. Is another one more control. So what is the point there? Filipina, peristiaran kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo. Nama Aguinaldo want to tell merdeka. Peristiarahan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Amerika Syarikat say cannot. So walaupun Spanyol sudah keluar,
Tapi sekarang siapa yang menjajah Amerika Syarikat? So still under control, di bawah penguasaan Amerika Syarikat. Okay, next one, Burma. Siapa menjajah Burma? British. Who control Burma? British. Apa masalah di Burma? Okay, before that, you know already British menjajah Burma. Who are the important people at Burma? Golongan menengah atasan. Sami Buddha panggil apa? Pongyi. Sami Buddha, Pongyi sama maksud. Lagi? Takin siapa? Siswaza University graduate. Dan golongan petani. Orang ni semua menentang British. Golongan menengah atasan ataupun kelas menengah. Dan Sami Buddha kita panggil Pongyi. Dan Siswaza University kita panggil Takin. Lagi satu golongan petani. Empat golongan ini menentang British. They fight with British. Okay, apa isu yang berlaku? The problem. Ada banyak isu. Got many problem. But one important problem is isu kasut. Apa itu isu kasut? Okay, apa yang British lakukan? Memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. The British control that time, so the British officer, pegawai British memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Itu adalah isu kasut. You can see the 28. Kamu boleh lihat di tepi sini lah apa itu isu kasut. Kamu boleh rujuk maksud tu di sana. Okay, so itu adalah salah satu sebab kenapa mereka menentang British. Why they fight with British. Akhir sekali apa berlaku? Ada Majlis Persatuan Kesatuan Burma. Ada Majlis Sangga Samagi, ada banyak. Dan ada revolusi pelajar, semua ni berlakulah. Okay? Tapi akhir sekali apa yang mereka lakukan? What they did? Golongan, look at the second paragraph. Golongan Takin menubuhkan parti Bama Asia Yon. Kami orang Burma. They make a party. They form a party. Okay, then who is the important person here? Aung San. Tadi Filipina ada 3 orang penting. But now for Burma, 1 orang penting. Siapa nama? Aung San. A-U-N-G. Aung San. Okay? So itu adalah orang yang penting. Pemimpin parti tersebut adalah siapa? Aung San. Next one. Menggelar diri mereka sebagai apa? Takin. They are called as Takin. So apa maksud Takin? Tadi kan kita sudah belajar Siswaza University. Akhir sekali apa yang berlaku, mereka menang dalam pilihan raya dan Dr. Ba Maw menjadi Perdana Menteri yang pertama. Become the first Prime Minister. Okay, nasionalisme di Vietnam. Siapa yang menjajah Vietnam? Perancis. Siapa menjajah Vietnam? Perancis. Siapa yang menentang? Golongan Mandarin. Who fight with Perancis? Golongan Mandarin. Okay. Dan ada beberapa nama akhbar, 1 Tribune Indigi, lagi 1 Claude Philippe. Dalam akhbar ni apa yang mereka tulis? Mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. So in the newspaper, 1 Tribune Indigi, lagi 1 Claude Philippe. Dalam kedua-dua akhbar ini di Vietnam, dua-dua akhbar ini mereka mengkritik penjajah. Apa itu mengkritik? Like write comment, what they do, they write comments. Okay, dan menuntut hak rakyat Vietnam. Tak banyak dalam topik Vietnam lah. Okay, but this is the important one. Okay, next. Indonesia. Siapa menjajah Indonesia? Belanda. Siapa yang berjuang di Indonesia? When we say berjuang, can you see the photo down corner here? Soekarno. He is the fighter. Soekarno is the fighter, but they will say Sukarno. But the spelling is so, S-O. But when you telling time, you can tell Sukarno. Sukarno is the fighter. Kerana satu pemimpin parti, he fight all that. Tapi gambar di atas tu siapa? Raden Ajeng Kartini. Siapa Raden Ajeng Kartini? Writer, penulis. Apa nama buku? Hilang gelap terbitlah terang. Then they translate in English, Letters of a Javanese Princess. So
So apa yang tertulis dalam buku tersebut? You see that karya tersebut mendedahkan dasar diskriminasi Belanda. What Belanda did? Diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Demi bangsa Indonesia mundur. Mundur means going down. So that was the story in that book. Itu adalah cerita yang tertulis dalam buku Hilang Gelap, Terbitlah Terang. Remember, ditulis oleh siapa? Raden Ajeng Kartini. Remember. Next one. Then apa nama gerakan? There's a group. What is a group name? Muhammadiyah. I ask you to write the notes. Muhammadiyah. Tapi siapa nama pemimpin? Sukarno. Just remember that enough. Muka surat 31, nasionalisme di Thailand. Siapa menjajah Thailand? Tidak ada penjajah. No people control Thailand. Sebab Thailand ada, pada mulanya Thailand ada raja-raja yang baik. They have very good raja. Siapa nama raja? Raja Mongkut. Anaknya? Raja Chulalongkorn. So you have to know this raja is a good raja. Raja Mongkut. Anaknya Raja Chulalongkorn. Kedua-dua raja ni baik. Kenapa baik? Mereka lakukan pemodenan. They did lot of modernization. Bila cikgu kata pemodenan, apa itu pemodenan? Mereka melakukan banyak perubahan. Ikut barat, they follow barat. So look at the second paragraph. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat. Okay, apa lagi yang dilakukan? Penasihat barat dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan. He bring people from barat to work at Thailand. Dari mana? Dari British, dari Amerika Syarikat, dari Perancis. So you see that dalam pentadbiran kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan, polis. Semua pegawai-pegawai ini dibawa dari mana? Dari barat. Contohnya guru dari barat. Teachers from there. Okay, untuk apa? Melaksanakan sistem pendidikan barat. So you have to know, ada banyak pegawai. Pegawai itu datang dari mana? Barat. Contoh barat? British, Amerika Syarikat, Perancis. Not only from one place, different place. So bila pegawai-pegawai ini dibawa masuk, boleh tak kuasa barat datang ambil Thailand? Cannot. Because the raja is good. And tadi kita sudah belajar, Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat. Sebab itu kuasa barat tidak menjajah Thailand. They didn't control Thailand. So what is the problem? Definitely there's a problem. So apa masalah di Thailand? Kelemahan pentadbiran Raja Wajirawut. Raja Wajirawut ni siapa? The generation lah. Okay, the generation. Tapi Raja Wajirawut ini lemah. He's weak. Tak pandai. Okay, apa yang dia lakukan? Here they got give the point there, not? Or teacher told you all. Dia seorang yang boros. Boros means he spend lot of money. Wastingly he spend lot of money. So itu adalah kelemahan Raja Wajirawut. That is the problem. So penduduk-penduduk semua mula menentang. So ada satu parti. Apa nama parti? Parti Rakyat. Because the people all start to fight. Menentang siapa? Raja Wajirawut. They don't like Raja Wajirawut. Mereka menentang Raja Wajirawut. So itu kita panggil apa? Parti Rakyat. Who is the important person? Tibul Songkram, the important person. Guys, sekali apa yang berlaku? Rakyat menentang, Parti Rakyat menentang, Tibul Songkram menentang. Apa berlaku? Revolusi Thai. After Revolusi Thai, menamatkan pemerintahan Raja berkuasa mutlak. The system Raja stop. After the system Raja stop, what happened? After the Raja system stop already, got Raja, but Raja berperlembagaan. Ada Raja, tapi Raja berperlembagaan. Maksudnya Raja follow the rules.
That is raja berperlembagaan. Akhir sekali, pemerintahan pentadbiran semua siapa lakukan? Perdana Menteri. So that is the topic for Thailand. Okay, page 32, nasionalisme di negara kita. Okay, negara kita ni semua very easy one lah. Okay, negara kita ada banyak pejuang. Got many fighters in Malaysia. Now Malaysia, dulu Tanah Melayu. Siapa nama orang? Sultan Mahmud Shah. Page 32, Sultan Mahmud Shah. Sultan Abdullah Mukarram Shah. Page 33, Dol Said, Dato' Maharaja Lela, Dato' Bahaman, Rentap, Mat Saleh, To Janggot, Haji Abdul Rahman Limbong. Nama-nama ni kamu sudah belajar di tingkatan 3. And I already done that video already. So teacher asks you to go back home and revise that if you want to know more story. Pejuang-pejuang barat. Tokoh pejuang barat. So this one we have learned before. Dan bawah tu gerakan Islam pun ada beberapa nama tokoh. So you can see that Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas, Sheikh Aladi, Zabah. So ini semua adalah siapa? Pejuang. They fight. Fight for good. Fight means they don't use weapon. Ada yang menentang, ada yang menulis buku. It's also pejuang lah. They fight. Okay? Yang seterusnya muka surat 34. 34 ini adalah faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Why they start to fight? Apa sebab? Ada 6 sebab di sini ya. Apa faktor kemunculan nasionalisme? Ada 6. 1, peranan agama. For agama they fight. Yang kedua, penulisan kreatif, ada buku-buku. Yang ketiga, media cetak. Ada beberapa nama akhbar, cikgu suruh kamu hafal. Yang penulisan kreatif tu ada beberapa contoh buku lah. Melur Kuala Lumpur, Cerita Awang Putan, ada beberapa nama buku. Untuk media cetak ada beberapa nama akhbar. Al-Imam, Neraca, Pengasuh, okay, Fajar Sarawak, ada beberapa akhbar. Akhbar-akhbar, majalah-majalah tu media cetak. Yang keempat, sistem pendidikan. Bila ada pendidikan, mereka mula menentang penjajah. Because when you educated, you know what is happening. So mereka mula menentang sistem pendidikan. Kemunculan golongan intelektual. Golongan intelektual, smart people, educated people. Kemunculan golongan intelektual. Dan last one, pengaruh luar dan serantau. Pengaruh luar, cikgu sudah pun kata, sekarang ini tanah Melayu. Kita menentang British. Dululah kita menentang British. How we start to fight? Kita lihat perjuangan Mahatma Gandhi di India. We got the news. Perjuangan Mahatma Gandhi di India. And another news what we get? Di China, Dr. Sun Yat-sen. So bila kita baca semua isu-isu ini, penduduk mula menentang. The people start to fight. So itu adalah pengaruh luar. The influence from out. So ini adalah faktor nasionalisme. Muka surat 38, nama-nama akhbar majalah kamu boleh ulang kaji dengan sendiri. Akhbar Cina, akhbar India. Akhbar Cina kamu boleh lihat nama Nanyang Xiangpao, the important newspaper for China. And akhbar India, Tamil Nation, Tamil Murasu, that is the important newspaper. Akhbar Cina, akhbar India. Akhbar Cina kamu tahu isu-isu tentang orang Cina. Akhbar India tentang isu-isu orang India. Next page 40-41. Ending of the chapter. 40-41. Perjuangan melalui persatuan. Now they have group to fight. First group, Kesatuan Melayu Singapura, KMS. When you see the name itself, Kesatuan Melayu Singapura, so the Malay people fight for Malay people at Singapura. Malay people at Singapura, not Tanah Melayu Malay people. Malay people at Singapura, Kesatuan Melayu Singapura. Persaudaraan Sahabat Pena, short PASPAM. Persaudaraan Sahabat Pena, the first sentence, menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. They work together, exchange the idea. That is Persaudaraan Sahabat Pena. You all know pen pal, right? That is Sahabat Pena. They talk through letters. So that is PASPAM. Yang seterusnya, Kesatuan Melayu Muda.
Tadi Kesatuan Melayu Singapura for Malay people at Singapura. Now Kesatuan Melayu Muda, Malay people but at Tanah Melayu. That is the difference lah. And page 41, Persatuan Masyarakat China dan India, ada banyak persatuan, but this not really important sebab sebelum ni kita sudah belajar negara India, negara China sudah. So chapter is already over.